Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, sebelum kita mula, aku just nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast. So malam ni malam collaboration, tapi sebelum tu jom kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay guys, macam aku cakapkan tadi, malam ni adalah malam collaboration dan sebenarnya collaboration ni aku dah set lama, daripada aku rasa dalam bulan 8, bulan 9 tahun lepas. Cuma tuan punya badan ni macam busy, okay, busy dengan dia punya life, dengan dia punya business, dengan dia punya YouTube channel. So there's a lot of challenges untuk aku bawakan dia ke malam podcast. Dan hari ni Alhamdulillah dia bersama dengan kita, dan aku rasa korang pun dah tahu dia siapa sebab aku dah tulis nama dia dekat belakang ni. Tapi kepada siapa yang belum tahu, jom kita cakap dengan dia. Hello, Assalamualaikum. Hello, hai, Assalamualaikum semua. Okay, terima kasih kepada The Segment sebab sudi jemput Nina Story. Apa khabar Nina? Okay? Alhamdulillah sihat. So, how about you? Okay lah, sihat? 2022 permulaan yang Alhamdulillah agak baik. So, macam mana you punya 2022? Okay? So far okay, tak ada masalah apa. Lagipun masih baru masuk kan, jadi tak tahu lagi apa yang akan jadi pada pertengahan tahun ni kan. Okay Nina, so mungkin pada penonton di segmen, saya dapat rasakan mungkin lebih daripada 90% dah kenal Nina Story ni, okay? Tapi kita mungkin ada lagi 10% yang mungkin tak kenal Nina Story. So basically channel Nina Story ni, apakah orang kata genre yang you bawa dekat channel you ni sebenarnya? Sebenarnya kalau nak ikutkan genre I punya bawa tu bukan kepada cerita seram sangat lah. Dia sebenarnya lebih kepada storytelling tentang kisah crime, lepas tu sejarah, lepas tu selit lah cerita-cerita seram sikit macam tu. Jadi I tak fokus kepada cerita seram semata-mata. Kita pun takut juga nak bercerita benda tu je kan. Kan banyak cabaran kan kalau kita nak bercerita hantu menjang kan. Betul. Tapi kalau kata you buat cerita crime, okay, sebab macam apa yang Hafiz tahu, okay, kalau kepada yang buat crime channel, kita ada Nina Story dan kita ada Carol series dan kita ada Nas Winchester, kita ada Gizri in the House. Tapi satu benda yang Hafiz pun pernah cuba tahu untuk keluarkan crime stories, cuma challenges yang Hafiz dapat adalah bila kita upload and then YouTube selalu restrict ataupun sekat dia punya upload tu disebabkan atas faktor-faktor yang tertentu. Jadi untuk Nina pula macam mana? Benda tu memang tak boleh nak avoid sebenarnya. Sebab contohnya macam crime dekat luar negara kan, contohnya macam crime yang famous, pembunuhan bersiri. Benda tu sebenarnya memang sangat YouTube ni sensitif sangat dengan benda macam tu. Jadi kita kena pandai-pandai buat lah. Apa pandai buat, contohnya macam kita jangan bubuh raw footage dalam tu. Jadi mungkin kita blurkan benda tu ke, ataupun kita buat something yang mungkin tak paparkan secara direct kepada audience. Kita cuba avoid. Tapi lepas tu salah satu dia macam footage lah kan, kita jangan letak sebiji nampak dalam tu, ataupun kita blurkan sikit, ataupun kita jangan letak je. Jadi kalau macam audience nak tengok, diorang boleh google lah macam tu. So kita nak avoid benda-benda macam tu sebenarnya. Jadi maknanya banyaklah selok-belok yang kita kena tahu sebenarnya untuk uploadkan konten-konten yang macam ni. Ya, betul-betul. Sebenarnya banyak dia ada dalam, selama I menjadi dah 2 tahun YouTuber ni, dah dalam bidang crime-crime ni lah kan. So sebenarnya macam kalau kita nak upload tu, banyak benda yang kita kena kaji tau. Daripada segi lagu dia, daripada segi gambar yang kita ambil, daripada raw video yang kita bubuh dalam tu. Jadi benda tu memang boleh trigger dengan pihak YouTube tau. So banyak benda kita kena kaji selidik lah supaya kita boleh upload dalam tu dan tak ada masalah macam tu. Oh, leceh juga benda ni memang leceh gila sebenarnya. Kadang-kadang tu belum lagi dia review. Kan? Kalau dia review tu dia kata
benda ni tak ni okey, kalau macam YouTuber kita tahulah kan, YouTuber ni memang dapat income kan daripada video-video iklan yang orang tengok kan. So bila dia tak boleh avoid dah, kita pun dah tak tahu nak tukar macam mana lagi. So dia kata benda tu kuning, kita dah tak boleh monetize. So ya, upload je lah, tengok je tak nak buat apa-apa juga. Macam tu. So basically itulah dia punya risiko kan. Itulah risiko dia. Okey, tak apa, kita akan sambung lagi sekali in terms of bercakap tentang crime ni. Tapi untuk malam podcast macam Hafiz punya channel, kita basically membawa pada cerita-cerita horror, cerita-cerita seram daripada awal permulaan sampai sekarang. Dan kebanyakannya semua guest yang kita jemput untuk malam podcast, kita akan suruh diorang bercerita tentang kisah seram diorang. So daripada pihak Nina, adakah Nina ada cerita-cerita seram yang mungkin Nina nak kongsikan dengan kita ni? So far ada, cuma benda ni pengalaman yang dah lama. Masa tu study dululah. Itulah antara satu pengalaman yang Nina rasa mungkin Nina susah nak lupakan benda tu. Sebab benda tu terjadi kepada kita. Kalau macam setakat nampak bayang, terdengar bunyi tu, Nina rasa benda tu macam benda biasa orang alami kan. Tapi benda ni bila menimpa diri kita, lepas tu benda tu menyamar pula jadi kita. Dia macam something yang okay, aku takkan lupakan benda ni seumur hidup. Okay, alright, jom tanpa membuang masa, jom kita dengarkan cerita Nina yang pertama. Let's go. Alright, okay, cerita ni tahun 2000 berapa last study hari tu dalam 2016. Jadi masa tu Nina dalam tahun 3, SEM yang kedua. Okay, masa tu SEM yang kelima ni Nina dah dapat hostel luar daripada U. So U Nina ni dekat Sabah. Okay, dekat Sabah. Jauh, dulu study kat sana. Okay, lepas tu kita punya SEM tahun tu agak busy sikit. Sebab kita SEM tu kita ada buat filem pendek tau. Jadi memang masa tu memang sangat-sangat busy. Jadi pagi-pagi dah keluar, lepas tu balik bilik pun dah dalam pukul 12 pagi, kadang pukul 1 pagi. Jadi memang lewat lah, memang sangat-sangat busy. Jadi satu hari tu Nina punya kawan, dia punya roommate balik kampung. So dia tinggal seorang. Jadi dia takut, dia jenis yang agak penakut sikit lah. Jadi Nina ni berani sikit dari dia. Macam tu lah. So jadi bilik dia duduk tu berdua. So roommate dia balik, tinggal ada seorang. Jadi dia tak selesa lah kot untuk tinggal seorang-seorang. Jadi dia invite Nina untuk teman dia lah malam tu tidur dekat dia punya bilik. Tapi masa tu dia contact tu, masa tu Nina dekat fakulti. So Nina kata tak apalah, tunggu aku balik dulu, nanti aku datanglah bilik kau macam tu kan. Nak mandi apa semua kan. So dalam pukul 1 pagi lah Nina balik fakulti. And then dah settle apa semua hal-hal mandi, bawa bantal. Dia duduk level 3. So time tu Nina dekat tingkat 4. Tak salah. Dah lupa dah. Dia tingkat 2. Nina tingkat 3. Okay. Dia pun pergi dia punya bilik tidur. So malam tu tak ada apa-apa, kita orang sembang apa. Kejadian ni jadi sebab Nina ditindih sebenarnya. Benda tu macam mana nak cakap, bila kita tidur, Nina punya katil dengan dia bertentangan tau. Nina katil depan, dia depan Nina. Macam tu lah bertentangan. Bila dia kecil je katil untuk dua orang. So hujung kaki kita orang tu almari. Macam tu. So dia tidur bilik katil dia lah. Malam tu Nina tidur macam biasa. Tiba-tiba masa tengah tidur tu Nina kena tindih tau. Memang biasa orang kata kalau cerita kita kena tindih ni, kita memang tak nak bergerak tau. Tapi yang creepy tu, dia bukan setakat tindih, dia usap bahu Nina. Jadi masa tu Nina tidur dalam keadaan yang mengiring. Jadi kita peluk bantal dakap yang kecil tu. So badan Nina ni macam agak kerapat sikit lah ke katil. So kita tidur mengiring, kita lah peluk bantal kecil gitu. Lepas tu dia tindih. And then Nina dapat, masa tu Nina punya selimut ada atas paras bahu macam tu. Jadi dia tindih and then dia usap tau Nina punya bahu ni berkali-kali macam tu. So kita boleh nampak kita punya selimut tu naik turun tau. Nina tak nampak muka dia, tapi Nina dapat rasa yang dia tengah usap Nina punya bahu. Sekarang ni dah rasa meremang dah. Itulah dia kan. Benda tu tak creepy, tapi tak tahulah. Jadi bila dia tindih macam tu, Nina nak gerak tak boleh tau. Jangan katakan bergerak dah tindih macam tu, nak bismillah pun rasa tak betul tau. Bismillah pun dah susah nak sebut. Masa tu Nina nampak Nina punya kawan tu, dia tengah tidur membelakangkan Nina. Jadi Nina macam nak bergerak juga benda tu, paksa diri. And then dia lepas. Terus Nina tukar mata. Masa tu Nina terfikir tau, aku mimpi ke? Aku ngigau ke? Dia jadi macam tu tau, macam blur. Tapi
kenapa rasa macam real sangat. Dia pegang kita tu, dia usap. Lepas tu kawan Nina punya tidur tu, masa Nina kena tindih tu, Nina nampak dia memang belakangkan Nina. And then Nina buka mata, dia memang belakangkan Nina. Jadi benda tu macam mungkin perasaan dia macam blur lah tentu kan. Yelah terbangun kan. So continue tidur. And then dalam pukul 5 pagi kalau dekat Sabah dah start nak subuh tau sebenarnya. So Nina bangun, Nina kata okey lah dekat kawan Nina. So Nina kata Nina nak balik rumah lah. Rumah pula nak balik bilik. Sebab Nina kata nak sambung tidur. Kita kan tak cukup tidur kan. And then bila balik naik bilik, roommate Nina pun duduk bilik yang berdua juga. Jadi dia tanya Nina macam ni lah, baru balik. Dia cakap macam tu. Masa tu kan Nina buka pintu, dia kata baru balik. Nina pun macam gitu. Lepas tu terus tidur, tak nak fikir banyak sebab dah memang ngantuk sangat time tu. Lepas dah bangun tidur tu macam terfikirlah nak tanya dia balik kan. Kenapa dia tanya baru balik? Dia macam tu kan. Sebab Nina dah pernah beritahu dia yang Nina nak pergi tidur bilik kawan. So dia okey. Lepas tu dia kata tak. Dia kata pagi tadi, dia kata dalam area-area sebelum subuh, dia kata Nina balik bilik. Alamak. Sudah. Tak cantik. Sudah. Tak tahulah kan. Lepas tu dia kata dia sebab macam mana kita orang punya bilik okey, Nina punya hujung kaki Nina pintu bilik. So dia kata dia ke depan sikit macam mana, susah lah nak describe. Tapi dia kata dia dengar Nina balik. Lepas tu Nina buka pintu, tidur, tutup pintu, baring. Dia dengar semua tu. Dia kata so dia membelakangkan Nina. Dia kata tapi dia kata dia tak tengok lah, masing-masing tengah tidur kan. Dia kata jadi dia expect Nina dah balik. Awalnya balik macam tu lah. Lepas tu tutup, dia kata dia nampak Nina balik pukul 5 pagi tu. Dia kata dia macam bukan balik ke? Sebab tu lah dia tanya. Dia kata bukan dia balik ke tadi? Tak adalah, kata memang baru balik kata. Okey, dia kata gitu. Okey. So dia kata siapa kan yang balik macam tu lah. So start daripada kes yang kena tindih tu. Jadi macam lemah semangat. Tak tahu kenapa. Jadi tak tahu, macam ibarat kena curi semangat gitulah. Jadi susah nak tidur. Jadi trauma, tak nak tidur apa, mengiring. Jadi sebab terbayang takut dia tindih sekali lagi. Itu masalah. Lepas tu memang tindih, kalau setiap kali tidur tu memang akan tidur telentang gitu sambil peluk bantal. Tu memang, lagipun dekat hostel luar tu memang agak keras sikit tau sebenarnya. Ada banyak gangguan. My husband dulu pun student dekat situ. So dia my senior actually. Okay. Dia pernah duduk angkasa kantoi dah lah. Duduk dekat hostel tu. Dia kata dia dah biasa sangat kena tindih dekat situ. Dia kata dia dah biasa kena tindih. Sampai ada satu part dia kata dia tindih, benda tu tunjuk muka. Tunjuk muka Yes. Dia kata dia buka mata, benda tu depan muka. Dia kata memang macam nak gugur jantung. Tapi kejap lah, dia kata terbangun terkejut gitu kan. Gitu. Tapi husband pernah describe tak macam mana rupa dia? Dia kata rupa memang buruk gila lah. Dia cuma cakap gitu, muka buruk sangat dia kata. Ya, kat kawasan hostel yang kat luar tu memang agak keras. Kalau dulu macam Nina tak tidur macam ni, orang kata macam tadi lewat ke, tak tidur ke, lepas subuh kadang susah nak tidur. Akan dengar bunyi anjing menyalak tu, sayup-sayup je bawah hostel tu. Memang kalau kita kan bila kita dengar cerita macam orang kata kalau anjing tu menyalak sayup-sayup tu macam dia nampak benda tu. Tak tahulah, memang creepy gila. Dalam 4 pagi macam tu dia dah sayup-sayup, dia menyalak gitu. Masuk je subuh terus je diam. Selalu macam tu. Memang seram gila dekat situ. Tapi tu pengalaman antara salah satu yang masa sini lah. Kita berbalik sikit lah kepada kisah yang lama dulu. Masa Nina tahun 1. Ada juga gangguan. Blok tu pun blok yang keras. Tapi hostel ni dekat dalam U pula. Tak tahulah, U ni memang keras rasanya. Banyak betul gangguan. Guys, so kepada sesiapa yang tahu U mana yang Nina belajar, sebab tadi dia kata ada macam college angkasa kan. Dia kata kan, korang komen lah kan. Korang komen dekat chat box. Bagi tahu aku, sebab aku tak tahu. Sebab Sabah bukan kawasan aku. So aku tak tahu kat mana tempat dia. Only Nina je yang tahu. Tapi mostly aku rasa penonton-penonton segmen mungkin tahu kan, college apa yang tengah Nina ceritakan sekarang. Okey Nina, sambung. Okey, yang ni Nina patah balik masa tahun 1. So ada satu hostel ni yang dapat dekat dalam U. Jadi hostel ni memang duduk atas bukit, tinggilah. Lepas tu masa tu duduk dekat blok F. Dalam banyak-banyak
senior lah kan. Ramai-ramai mostly senior akan cakap duduk dekat hostel mana. Dulu kita orang panggil kampung tau, tapi sekarang dah sejak 4 tahun lepas kot macam tu dia orang dah rebrand balik. Dia orang panggil Kolej Kediaman, macam tu lah nama-nama tokoh. Jadi dulu kita orang dipanggil kampung, klasik sangat kan. Lepas tu dia kata, oh duduk Blok F ke? Blok F tu jaga keras. Dia kata kuat musik kat situ. Sudah, kenapalah masuk dah lah, baru first time masuk U kan. Dapat pula blok yang creepy orang kata. Dekat sini sebenarnya Nina kena kacau, tapi dia tak tunjuk muka lah. Dia kipas angin, dia kipaskan kita. Time tu meremang tiba-tiba. Masa tu malam. Kita bilik Nina ni bilik 4 orang. So tengah-tengah tu almari loka. Okay. Jadi kita orang dua, seorang Sabah, so dia Kristian, and then seorang tu Cina. Tak pasti, maybe dia Kristian juga. Lepas tu kita orang dua je yang Muslim. Okay. Jadi kita orang duduk bahagian sebelah kanan. Masuk kalau buka pintu tu kita orang duduk sebelah kanan, dia orang duduk sebelah kiri. Okay. Jadi kita orang punya kipas tu dia kipas yang bukan kipas yang 3 kaki tu, yang besar tu. Tapi kipas yang pusing, macam kipas pusing tapi dekat atas shilling. Okey, faham. Dia kipas yang dalam sangkar tu jugalah, tapi dia berpusing kan? Okey, alright. Tapi dia dekat atas shilling punya. Okey. So jadi dekat situ dalam bilik tu ada 2 je. Biasanya tempat Nina study ni sebelah pintu. Okay. Masuk je pintu, sebelah pintu tu meja study Nina and then katil. Jadi Nina punya tempat tidur dengan meja tu, meja study tu memang jauh dengan kipas, tak kena langsung. Okay. So memang panas lah, agak merana sikit time tu. So biasanya memang tak kena. Jadi Nina akan ada backup kipas, macam kipas kecil, macam kipas apa tu laptop kan. Jadi Nina guna benda tu lah untuk study sebab panas kan. Lepas tu satu malam tu dalam pukul 11 malam, tengah buat assignment macam tu, tiba-tiba Nina rasa macam ada orang kipas belakang Nina. Macam apa tu, macam kita pegang satu kain pula, satu buku, lepas tu kita kipas sekali. Macam tu. So dia rasa hembusan sekali tu kuat kan. Jadi masa tu tengah study, tiba-tiba ada rasa angin macam tu dekat leher. Lepas tu terus pusing. Kipas ni sejak bila kena aku kan? Dia macam tu tau. Selama ni tak pernah kena. Kenapa tiba-tiba ada kipas angin macam tu? Perhati je, tunggu kipas tu pusing balik. So tunggu. Okay, kipas tu dah pusing sebelah Nina. Ya, memang angin tu langsung tak kena. Tak tahu mana tiba-tiba datangnya angin yang kuat tu, kipas belakang leher. Lepas tu terus masa tu dah mula meremang dah ni. Okay, aku dah tak boleh buat kerja dah ni macam ni kan kata. Terus tidur. Lepas tu masa tu ada roommate seorang lagi, dia tengah layan Running Man. Masa tu Running Man tengah famous tau, baru tengah up. So dia kata dia pun tidur juga. Lepas tu esok tu dia tanya, Nina, asal kau tidur awal? Tak, kenapa yang kau tidur awal juga? Tanya dia. Taklah, aku tengok kau tidur kot, macam gelabah je. Kata tak ada, aku rasa macam ada angin tiup dekat belakang aku tak tahu kenapa. Lagipun bilik tu dia sebenarnya macam creepy sikit tau. Sebab Nina tak boleh tidur surang-surang dalam bilik tu walaupun waktu siang. Sebab setiap kali pejam mata, rasa macam ada benda yang tengok. Itu tak syok tu. Betul. Jadi kita tak boleh tidur. Kalau macam roommate semua ada kelas, keluar apa semua kan, macam kita letih kan. Jadi nak tidur siang tak boleh. Sebab mesti akan buka balik. Aku tak boleh tidur. Rasa macam ada orang tengah perhati. Tak tahu kenapa. Tak sedap dalam bilik tu. Lepas tu ada satu kes yang mana kita punya roommate ni, yang Sabah tu, dia cerita dia tak tahu kejadian tu sebenarnya. Dia seorang yang jenis yang kalau keluar bilik dia akan tutup water heater apalah, iron semua, switch semua dia akan tutup. Dia macam tu. Okay. Lepas tu satu hari tu balik dari kelas, roommate yang semenanjung ni lah, yang seorang lagi yang Muslim tu, dia kata, Nina, kau ada tutup tak heater si yang budak Sabah tu kan? Tak ada, kata. Mana aku nak pergi sebelah diorang tu kan, apa benda nak cari kat situ. Dia kata tak, tadi dia kata dia datang kat aku, dia kata kat aku, thank you sebab tolong tutupkan switch dia punya heater, sebab dia lupa. Aku dah macam, masa bila aku tutup? Jadi aku pun okey lah, aku ingatkan kau tutup. Dia kata gitu. Tak ada, memang aku tak sentuh langsung dia punya switch. Lepas tu dia suka kacau benda-benda yang macam tu lah. Lepas tu ada satu kes lagi yang mana ada satu roommate ni, roommate dia tidur dekat dia yang ni, roommate yang bilik depan kita orang pula. Dia cerita dia ni jenis yang budak berani sikit tau. Masa tu dia duduk seorang dalam bilik tu, and then dia rasa sejuk. Lepas tu dia malas nak bangun, tapi lepas tu dia ingatkan roommate dia ada masuk dalam bilik tau. Tiba-tiba slowkan dia punya switch kipas kan. Jadi dia macam
okey lah roommate dia balik, dia fikir macam tu. Tapi bila dia bangun dia tidur, roommate dia tak ada. And then dia tunggulah roommate dia balik. Lepas tu dia tanya, kau ada balik tak bilik tadi kan? Dia kata, tak ada, aku tak ada balik pun. Okey, ada benda kacau aku sebenarnya. Blok tu memang keras sebenarnya. And gangguan ni berapa kerap? So far sebab kita orang rapat dengan dia, jadi antara kita je yang tahu. So dia berganggu, dia tak adalah ekstrim. Cuma dia akan mengganggu macam dia main barang, dia ubah barang. Dia gitu. Dia sikit-sikit je lah. Sikit-sikit je. Tapi sikit-sikit pun creepy juga kan? Memang creepy sebenarnya. Lepas tu belum lagi kisah-kisah yang diganggu dekat fakulti. Tu banyak lagi lah. Tapi yang tu mostlynya pengalaman orang lain lah. Macam kita orang pun pernah juga ada cerita seram dalam dalam apa tu panggil tetrate kita punya kelas kita orang start tetrate tau, yang bertingkat-tingkat pasal ada stage. Tapi dia kecil je lah studio tu untuk kita orang punya classroom. Sebab Nina dulu study fakulti seni, jadi benda-benda macam tu normal lah. Jadi kita orang ingat lagi ada lecturer kita orang cerita pasal benda tu dekat dalam tempat yang sama. Dia pun seronok bercerita, kita pun seronok berdengar. Tup sebenarnya belakang kita orang tu ada bilik aircon untuk Swiss room semua. Aircon tu dia tak akan tutup melainkan kita pergi tutup secara manual dekat situ. Tengah dia seronok bercerita tu, pak, aircon mati. Kita orang dah macam pandang sama sendiri ramai-ramai tu. Dia ada kat sini, jangan semput cerita pasal dia. Lepas tu lecturer macam suruhlah pergi buka balik. Jadi salah seorang tu buka. Dia turn on balik secara manual dekat bilik belakang tu. Lepas tu lecturer pun sambunglah cerita balik pasal dia dekat tetrate tu. Sekali lagi, miss, tolong jangan cerita lagi. Dia ada kat sini. Sebelum ni tak pernah ada masalah benda-benda macam tu. Memang tak pernah ada masalah. So on that particular time tu tiba-tiba aircon semua tutup kan? And masa tu Nina ingat tak miss tu tengah bercerita pasal siapa sebenarnya? Dia cerita pasal student dia. Masa tu dalam tu juga dia, Allah yang ingat lupalah. Tapi macam kena sampuk ke tak ingat. Kena sampuk ke apa, macam ada buat pementasan lah. Sebab tu kan dia macam studio yang kecil, stage yang kecil. Jadi kita orang kadang-kadang buat pementasan untuk dalam kelas sendirilah. Macam presentation macam tu. Maybe rasanya dia kena sampuk kot. Kalau nak cerita pasal fakulti yang Nina study ni memang banyak sangat. Sangat. Dia selalu macam tu kan. Bila time-time kalau dekat universiti, fakulti lain gangguan dia kan? Betul. Macam kita orang budak seni ada dewan recital. Jadi dekat dewan recital tu pun sebenarnya keras. Sebab my husband kata dekat dewan recital tu ada 3 beranak yang duduk dekat atas shilling. Shilling tu selalunya budak-budak lighting lah yang akan naik. Macam nak adjust lighting kan. Jadi dia ada naik bilik tu. So atas tu ada 3 beranak, my husband cakap. That's why lah setiap kali macam ada apa-apa event dekat fakulti, dekat recital kan, sini-sini mesti akan pesen jangan terlalu seronok. Sebab benda tu dia tak suka. Dia tak suka kita seronok. Lepas tu sampah jangan bermerata. Sebab banyak kes yang orang terlalu seronok, lepas tu bising, tak ingat diri lah orang kata kan. Mesti akan kena sampuk dekat situ. Meremang dah cerita. Lagipun cerita pasal recital ni Nina dah pernah cerita dekat channel Nina dulu. Pasal lecturer yang nampak benda dekat dewan recital tu. Creepy lah. Bayang dia dah seram dah. Lecturer nampak apa? Benda tu masa tu recital baru siap tau. Lepas tu lecturer tu dah tak mengajar kat situ lah. Dia sekarang mengajar dekat mana sekarang? Dia dah berhijrah dah, dia balik Semenanjung. So dia ni jenis yang garang gila, yang hati kental nak mampus. Dia macam tu. Lepas tu dia masa tu student dah habis buat barang dekat belakang bengkel. Lepas tu tahu tak roller shutter kan boleh kunci dari luar je kan? Yes. Jadi masa tu dia kata budak-budak dah hantar barang dekat bengkel. Jadi dia nak check balik barang ada ke tak, kemas ke tak, dia orang susun. So dia kata dia masuk, dia buka je roller shutter, dia nampak ada 2 orang dalam tu. Ini pun cerita sikit ni ya. Kalau cerita pasal dia mesti seram. Sebab dia buka je, yang creepy-nya cara orang tu duduk, seorang baring mengiring menghadap ke dinding. Dan yang seorang lagi tu duduk menghadap orang yang baring tu. Semua menghadap ke dinding. Ya, betul. Bergemang dah ni. Serius bergemang. Lepas tu lecturer tanyalah kan,
kau siapa? Buat apa kat sini? Dia macam pelik tau, sebab dia yang pegang kunci. Jadi mana datang dua orang berdua tu dalam bengkel tu kan. So tapi orang tu tak ada respon, dia senyap. Lepas tu dia macam, dia kan jenis yang agak baran sikit. So dia tutup roller shutter tu, dia kunci, dia panggil seorang lagi, suruh pergi check, cakap dengan orang tu. Okay, dia kata gitu. Lepas tu kawan yang seorang lagi tu pergi check, tak tahulah. Lepas tu dia kata dia balik petang tu, dia pergi jumpa lecturer ni. Dia kata esoklah aku cakap dengan kau siapa dia tu, nantilah aku cakap dengan kau esok je lah. Tapi sebenarnya esok tu dia beritahu benda tu bukan orang, dia kata. So katanya ada kejadian kematian dekat reciter tu masa proses pembuatan dia dulu. Macam tu lah. Tapi tak tahulah benda tu ke apa. Lepas tu laluan dia dekat belakang bengkel tu sampai dekat toilet kita orang, dekat lobby galeri tu sebenarnya keras. Tu adalah laluan dia. Sampai kan ada ustaz diorang panggil untuk pagar, dia kata okey, ni adalah laluan dia. Kita orang punya fakulti pun keras juga sebenarnya. Ada kisah yang mana bukan lecturer, guide tu baru jaga dekat situ. Lepas tu kita orang punya dalam teatrik tu ada dua teatrik yang sama, studio macam tu, yang ada stage, lepas tu ada meja, kursi yang bertingkat-tingkat tu kan. Ada dua. Dalam tu ada piano, dua-dua tempat tu ada piano. Ada pernah seorang guide tu masuk situ, baru kerja, dia dengar bunyi piano dalam tu. Ya, bunyi piano dalam tu. So dia macam cuba kan. Dan orang kata esok tu, lecturer lah cerita, esok tu dia dah tak nak kerja dah. Kalau kena kat aku pun macam tu juga. Kalau tiba-tiba kita masuk kerja, orang main piano tengah-tengah malam, tak ada dah nak kerja kat situ. Itulah, lagipun teatrik tu lepas je pukul 6 petang, kita punya staff akan kunci. Jadi tak dibenarkan masuk dalam tu. Jadi macam impossible lah orang nak masuk dalam tu untuk main piano kan. Nak kata budak muzik pun tak ada masa tu. Jadi dia kena macam tu, dia kata dia fobia, dia tak nak kerja. Esok tu dia dah nak berhenti. Memang teruk macam tu kan. Tapi tapi sekarang ni you punya universiti ataupun you punya college tu dia memang dekat kawasan hutan ke ataupun dekat atas bukit ke macam mana? Sebab kan dia sebenarnya macam ni lah, nak bagi tahu you Nina tu UMS lah. UMS. Nina bagi tahu. Okey guys, tak payah teka dah. Hutan banyak. Nina dah bagi tahu. Dia UMS ni dia hutan, lepas tu dalam tu hutan, and then dia tepi laut, atas bukit juga. Rasanya sebabkan tu lah tu kan, package lah dia bagi tepi laut, dalam hutan atau bukit kan. Memang package kat dia. Tempat dah kena teroka, lepas tu orang buka pula college macam tu, memang kena lah. Sebenarnya banyak lah kejadian. Kalau nak cerita pengalaman Ina tu tak banyak sangat kena kacau kat situ. Kalau dengar cerita orang tu banyak. Kalau kejadian-kejadian seram dekat sana orang banyak sangat. Seram lah UMS kita sibuk suruh penonton teka nama tempat Sekejap lagi Nina boleh bagi tahu je UMS Selamba. JMS je lah, JMS Selamba. Baru ni kan ada lecturer Nina, dia invite tau untuk Nina buat talk dengan student, dengan junior-junior. Lepas tu dia ada juga tengok Nina punya channel. So dia kata dia tengok lah pasal channel yang video yang pasal lecturer jumpa dekat reciter tu, dia kata. So ya ke macam itu. Jadi dia kita orang dah panggil sir, sekarang dia dah doktor dah kot, lupa dah. Jadi dia kata ada satu pengalaman baru ni, dia kata. Kita dengan Dr. Zack, dia kata gitu. Baru-baru hari tu kita ada shooting tau, filem pendek. Kita orang shooting, masa tengah shooting tu dalam kamera, kita punya pelakon ni duduk bawah. Jadi benda tu duduk kat atas merupa kita punya pelakon. Dalam kamera je nampak, bila tengok mata kasar tak ada. Itu tak cantik. Tanya dia dekat mana, fakulti mana. Kita punya fakulti lah, dia kata. Atas studio, lama studio apa tu, dah lupa dah. Studio untuk budak-budak tari. Dia kata atas tu, dia berduduk atas bumbung. Jadi dia kata kalau dalam kita punya kamera nampak dia, tengok mata tak ada. Dia merupa seram. Kita punya pelakon, dia kata gitu. Itu yang dahsyat benda ni kan, sebabkan dalam kamera nampak and then muka pula sama sama dengan salah seorang daripada pelakon tu. Itu yang seram tu masalahnya. Dia tengah in character, benda tu tengah in character. Dia pun geram juga nak berlakon agaknya. Kan. Kita ni duk main-main kan Selamba. Nak interview belum tentu dapat Nak interview belum tentu dapat. Okay, so Nina, sepanjang Nina buat Nina story pernah tak, sebab ada juga yang Hafiz tengok yang some certain content yang Nina buat adalah konten-konten seram, konten-konten horror kan. Tapi masa dalam pembikinan konten-konten tersebut, dah tentu Nina akan buat satu orang kata study dan sebagainya, ataupun buat scripting untuk bercakap dan sebagainya. Jadi sepanjang proses pembikinan storytelling of horror ni, pernah tak Nina kena kacau? So far alhamdulillah tak ada gangguan. Itulah yang
orang kata apa, bersyukur sangat lah sebab ramai juga yang tanya. Ada tak gangguan-gangguan, selalu gakkan cerita-cerita seram, macam feeling sangat bercerita, tak ada ke gangguan? So far macam Nina punya style, kalau Nina dah rasa meremang, Nina takkan continue cerita, akan stop cerita. Dia macam tu. Sebab lagipun dah dengar cerita daripada YouTuber-YouTuber yang banyak cerita seram, diorang kena kacau bila diorang cerita pasal benda tu. Lagipun diorang punya genre kan fokus kepada cerita seram, macam Hafiz lah salah satunya. Betul. Jadi bila benda ni orang kata kalau kita cerita pasal dia suka. Bila dia suka, dia akan datang bertempik kat kita. Dia macam tu. Jadi ada juga yang kata kalau nak cerita pasal dia, jangan mention nama dia, kita panggil lah gelaran apa-apalah dekat dia. Sebenarnya alhamdulillah so far memang tak ada. Lagipun kalau nak start cerita tu memang baca ayat pelindung tu, Al-Kursi tu 2-3 kali jugalah. Betul. Sebab tak nak benda gangguan-gangguan macam tu. So far alhamdulillah tak ada. Cuma baru-baru ni kan ada Nina pergi Perak. Pergi Perak. Yes. Lepas tu ada pergi Kelly Castle. Okay. Dekat situ kan famous kan, orang kata situ kan tempat yang berpuaka. Tapi masa tu tak ramai orang, jadi kita tak takut tau, kita nak explore lubang sana lubang sini, masuk je semua kan. Betul. So memang excited sebab Nina pernah cerita pasal Kelly Castle ni dulu dekat dekat channel. Jadi video tu dah lama. Jadi bila kita nak pergi tu, kita excited tau, kita dah explore semua. Lepas tu bila dah balik sini, tak ada apa-apa sebenarnya, tapi tak tahulah, mungkin benda tu teknikal je lah kot tak tahulah nak cakap macam mana. So dalam bilik Nina ni, bilik studio Nina ni jenis yang dekat dalam, Nina kan duduk kondo. Jadi bilik studio ni dekat bilik tengah ni antara, jadi dia gelap, bilik ni gelap. Lepas tu hari Sabtu, Ahad balik, hari Isnin tu pagi, my husband kan nak pergi kerja. Dia tanya, ada buka pintu bilik studio ke? Dia tanya gitu. Kenapa? Tak, ada kucing masuk ke? Sebab kucing Nina yang Miko tu, kalau dia masuk dalam ni memang akan bersepah. Dia tanya, ada kucing masuk tak? Sebab kucing Nina yang Miko tu, kalau dia masuk dalam ni memang akan bersepah. Dia akan panjat lah apa benda dia buat. Jadi biasanya akan bersepah. Lepas tu Nina punya lampu studio akan jatuh belakang pintu apa semua. Memang akan jadi huru-hara lah. Lepas tu dia tanya Nina, ada kucing masuk ke dalam bilik kita semalam? Bilik tu semalam? Kata tak ada kot. Ada macam tu lah, kita kan mamai tak nak fikir kan. Ada kot, tadi ada, tapi tak lah. Tapi masa buka pintu bilik tu, kita ni ada je duduk ekor tu dekat luar pintu, tak ada pula duduk dalam bilik ni. Jadi Nina macam assume mungkin pintu ni tutup tak rapat kan, jadi diorang sempat masuk ke apa macam mana. Okay, lepas tu Nina siang tu, pagi tu Nina sambung edit video yang Kelly Castle tu kan. So Nina cut. Lepas tu dah 2 jam juga lah duk cut, tak habis lagi. Nina stop, Nina pun keluar dari bilik ni kan. Lepas tu tepi Nina punya studio ni ada susunan kotak-kotak barang-barang elektronik sebenarnya, tapi tak ada barang lah. Ada kotak-kotak je. Lepas tu Nina keluar tak sampai 2 minit, tiba-tiba kotak tu semua jatuh. Lepas tu kucing Nina kan duduk dalam bilik sekali dengan Nina, jadi dia macam terkejut lah. Dia punya reaction tu terkejut. Lepas tu cakap, benda pula jatuh ni. Padahal selama ni duduk elok je, tak pernah pun jatuh barang tu. Nina pun masuk, aku nampak kotak dah 2-3 kotak semua dah jatuh ke bawah. Jadi Nina pun angkatlah susun balik. Lepas tu Nina terfikir balik pasal Nina punya lampu lighting tu kan terbalik. Lepas tu terfikir seorang-seorang ni dengan kotak tu jatuh. Jadi nak cuba relatedkan benda tu. Takkan lah hati ni kan, takkan lah hantu Kelly Castle ni ikut aku balik macam tu kan. Lepas tu dah balik, husband dah balik petang tu, tanya dia, masa buka pintu bilik studio tu, ada pintu tu buka ke ataupun tu tutup rapat? Dia kata tak ada buka pun, tutup rapat je. Dah tu macam mana lampu studio Nina berjatuh? Lampu studio jatuh, lepas barang-barang atas pun jatuh. Dia jadi macam tu. Padahal sebenarnya kalau kucing tak kacau, tak ada jatuh. Sebab lampu studio pun susah nak jatuh sebabkan kan kaki 3 tu kan. Itulah pasal dia kaki 3 sebenarnya. Tu fikir macam kenapa nak jatuh tiba-tiba, melainkan kalau Nina terkurung si Miko tu dalam ni, memang dia akan panjat. Yelah. Jadi memang akan terbalik semua. Jadi bila dia tak masuk, terfikir sebab husband ingat kucing. Kita pula bila kotak tu jatuh tiba-tiba, 3 kotak atas kan susun memang elok lah, tak pernah pula kotak tu jatuh sebelum ni. Yelah. Tiba-tiba Nina keluar terus dia terjatuh. Jadi macam fikirlah, takkanlah hantu Kelly Castle ni ikut aku balik pula. Macam tu tau. Mungkin tapi jangan yang mana satu tanya. Yang mana satu ikut? Janganlah. Tak ada. InsyaAllah tak ada lah kot. Tak ada. Alhamdulillah tak ada. InsyaAllah. Tapi so far apa-apa gangguan memang tak adalah kat Nina. Sebab
Memang kalau boleh, kalau rasa tak sedap hati dalam rumah, dalam bilik studio kan, Nina akan buka surah-surah lah Al-Quran dekat YouTube, buka tinggal je. Sebab kadang-kadang tu ada jugalah vibe-vibe seram, kita duduk bercerita kan pasal dia. Yelah. Rasa tak sedap hati, nak tidur pun rasa macam ada orang tengok. Dia macam tu. Dia kalau orang tengok tu rasa tak seronok tu. Betul. Dia kan? tak ada apa sebenarnya. Tapi kita pejam mata, kita dapat rasa macam ada orang tengah tengok kita. Tak tahu kenapa. Padahal siang. Kita nak tidur siang kan, rest, nak rest kejap kan, nak tidur kejap. Kan. Bila pejam mata rasa macam ada orang tengah tengok kita. Ada pernah dengar tak? Pernah dengar ada orang katalah kan, kalau perasaan kita kalau kita tengah tidur, kita rasa macam ada orang tengok kita tu betul sebenarnya. Memang betul ada lah. Cuma kita tak nampak dia dengan mata kasar, tapi dia memang tengah perhati kita. Adalah pernah baca ke dengar macam tu lah dulu. Sebab tu bila dah kita dengar macam tu, mulalah lekat lah otak lah kan. Biasa tu kan. Memang confirm lah bila time-time editing sorang-sorang kan. Kalau edit so far Nina tak takut. Yalah sebab Nina tengah fokus untuk edit. Aduh. Kalau research pasal cerita, pasal benda tu memang selalu meremang. Sebab kita baca kot. Mungkin. Sebab kita baca sebab kita baca kita meremang. Lepas tu bila kita nak cerita pun kadang meremang juga. Betul. Lepas tu bila nak edit tu okey, edit tak ada masalah. Cuma time nak baca, nak cerita balik tu, sebab kadang-kadang kita bercerita kan macam over feeling sangat kan. Jadi gitulah. Remang je. Lepas tu kena stop mah. Ada satu part dulu kalau meremang sangat memang stop dulu, keluar bilik. Bilik ni akan gelap. Keluar lepas tu sambung balik. Keluar relax dulu, lepas tu sambung balik bagi habis video. Okey, bercakap tentang research bercakap tentang research. Bila Nina kata Nina buat research, berapa lama Nina buat research untuk satu episod? Okey, satu macam contohnya random lah macam crime ke apa semua. Dia depends. Kalau panjang maklumat pasal cerita yang Nina nak sampaikan tu, panjang lah. Biasanya untuk satu video paling cepat Nina boleh buat dalam 3 jam. Okey. Research. Baca je. 3 jam. 3 jam. Laju. Jadi macam cuba cepatkan. Sebab kadang-kadang tu macam kita nak shooting hari yang sama, dia delay time kan. Jadi Nina akan cuba 3 jam. Kadang-kadang tu ada satu hari tu macam Nina nak shoot terus untuk 2 video. Jadi satu hari tu Nina ambil masa untuk research je. Jadi memang ambil masa lama. 5 jam juga, 5 jam ke 6 jam, 5 jam lah, 5 jam. Biasanya akan cuba cepatkan sampai 5 jam. Okey. Lagi kita gali, lagilah banyak maklumat kita dapat kan. Lagilah lama kita duduk situ. Itulah dia. Tapi itulah macam Nina Career Series Afiq memang betul-betul respect pada korang. Sebabkan korang orang kata rajin untuk korek information and buat research kan. And then cross check sana, cross check sini kan. Penat juga sebenarnya benda tu kadang-kadang. Kalau tak ada mood susah nak buat. Betul. And Nina buat benda ni seorang diri. Memang tak ada team, tak ada apa. Tak ada. So far seorang je lah. Superwoman. Seorang je. Tak ada siapa-siapa yang tolong. Tolong kacau tu ada. Tolong bantu tu tak ada lagi. Tolong kacau tu standard. Tolong ni tak ada. Memang A sampai Z memang semua buat sendiri daripada research. Tapi nasib lah sebab ada yang fans kan yang diorang bagi suggestion, tajuk kita untuk kita cari. Jadi tak ada masalah. Cuma kita lah penat. Ibarat macam buat assignment, tahu tak? Macam sama study assignment, korek cerita itu balik. Dia macam tu lah. Banyak cerita. Presentationnya. Banyak cerita kan. So maknanya Nina lah buat research, Nina lah buat recording, Nina lah buat editing. Semua. Wah, superwoman man. Allah, penat kadang tu. Sebab itulah kadang tu kan bila ada orang komen, boleh tak buat video hari-hari? Ya Tuhanku, ya Tuhanku. Macam mana nak buat video hari-hari? Nak buat video hari-hari tu boleh. Cuma memang rabak lah badan kalau nak buat hari-hari kan. Dia sebab kita tak ada team tau. Sebab kita seorang. Jadi dia akan jadi exhausted tau. Nak baca lagi. Lepas tu kita nak buat skrip kita lagi. Betul. And then kita bercerita. Lepas tu kita nak edit pula. Ya Allah, bukan benda yang senang. Benda yang senang. Nina tak ada orang kata plan untuk adakan team Nina Story ni. Ada jugalah, tapi masih dalam perancangan. Nampak tak perancangan tu dah setahun dah sebenarnya. Standard. Tapi kan sebenarnya Nina ni sejenis yang agak cerewet tau. Sebab Nina takut bila Nina cari macam Nina cuma ada plan untuk cari orang yang cari bahan research untuk Nina. Macam tu. Okay. Tapi Nina cerewet, takut apa yang dia research tu macam tak capai apa yang Nina nak. Piawaian. Piawaian. Dia selalu macam itulah. Dia kalau orang-orang yang cerewet ni itu antara salah satu masalah lah kan. Betul. Sebab kan kalau kata macam tu Afiq boleh katakan Nina ni sebagai seorang yang perfectionist lah. Maknanya nak benda ikut apa yang Nina nak kan. Kalau tak kena benda tu boleh jadi moody lah.
Itulah sebab itulah kena jadi kuli sendiri, bos sendiri aja macam tu. Tapi kan Hafiz just nak share, nak kongsi lah. Dulu pun masa The Segment start pun Hafiz buat seorang semua buat daripada jenis research, editing, recording semua buat sendiri. Tapi benda tu lama-lama dia akan jadi burn out tau. Dia akan jadi burn out dan penat kan. Tapi Hafiz pun macam Nina juga, jenis yang cerewet, yang kalau orang ni edit tak betul ataupun orang ni buat research tak apa-apa jadi marah. Betul. Tapi Hafiz paksa diri untuk orang kata letakkan dia punya trust lah, letakkan trust pada diorang untuk diorang buat kerja diorang kan. Dan bila kerja tu sampai kat kita dan kita kena audit balik lah, kita kena audit dan baru kita jalan. Dan mungkin mungkin Nina boleh start buat macam tu lah kan. Memang betul kita nak letakkan kepercayaan pada salah seorang untuk untuk take over kita punya benda susah kan. Betul. Tapi kalau orang kata ada peluang tu, try jalan lah. Nanti daripada awak burn out payah kan. Dah lama dah nak burn out tu. Jangan burn out lah, sebab awak punya subscriber ni pun dah 470,000. Tapi dah start burn out hari tu ni, masa time PKP hari tu. Kan kita dah tak keluar rumah. Jadi asyik menghadap benda tu. Jadi hari tu memang dah kita tak nak lagi tengok benda macam tu. Kan? Jadi nak keluar daripada rumah, tak nak lah tengok benda-benda yang melibatkan social media ke apa, tak nak tahu. Lepas tu itu yang ada satu part tu upload video satu je, lepas tu 2 minggu hilang. Jadi gitulah. Memang stres sebenarnya. Tapi sekarang Hafiz dah ada team Hafiz sekarang Alhamdulillah Hafiz dah ada team. Kita dah ada editor kita, dan Hafiz ada script writer, dan Hafiz ada orang yang buat marketing pun ada Alhamdulillah. So basically bila dah berkembang macam ni, so Hafiz punya kerja orang kata dia punya beban ataupun dia punya stres tu dah kurang sedikit lah. Dah kurang sedikit sebab kan lepas Hafiz dah buat recording apa semua, dan editor yang akan buat editing dan sebagainya. Sebab itulah ada plan macam tu, tapi itulah takut tak capai apa yang Nina nak. Jadi benda tu memang akan tertunda lagi tu. Benda tu memang akan jadi, don't worry. Benda tu memang akan jadi kan. Memang Nina akan rasa macam stres, akan rasa macam tak kenalah dengan cita rasa aku ni. Memang benda tu memang akan ada. Tapi orang kata benda tu take time untuk Nina adjust, untuk sesuaikan diri dengan keadaan lah. Dia akan take time sikit. Tapi kalau rasa kalau macam Nina boleh bagi time untuk diri Nina untuk orang kata terima benda-benda macam ni, dan go ahead, tak ada masalah pun. Itulah dalam perancangan lagi, tak pasti lagi bila. Ada perancangan je, dia perancangan je, tapi bila fikirkan ini kalau tak cukup ni, susah juga nak kena baca balik lah apa kan. Jadi macam kita buat 2-3 kerja, jadi malas lah. Betul, biarlah aku penat. Dia jadi macam tu. Tapi itulah kan, Hafiz just nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Nina sebab sudi untuk apa kata luangkan sedikit masa dengan The Segment dan juga penonton-penonton The Segment untuk menceritakan tentang kisah seram yang Nina pernah hadapi dekat UMS dulu kan, daripada tahun 1 kat sana dan dan seterusnya. Jadi Nina, sebelum kita mengakhiri kita punya podcast untuk hari ni, Nina ada apa-apa ucapan tak untuk penonton-penonton The Segment yang mungkin berniat untuk mempunyai channel diorang sendiri dan mempunyai niat ataupun mempunyai cita-cita untuk mengadakan channel crime diorang sendiri? Apakah nasihat untuk Nina untuk diorang? Okay, firstly thank you Hafiz sebab invite Nina untuk join podcast dengan The Segment. Okay, untuk yang macam apa Hafiz cakap tadi kan, yang teringin nak jadi YouTuber bahagian apa yang minat cita-cita crime macam Nina, sebenarnya korang boleh teruskan minat tu. Cuma satulah, kena selalu konsisten upload. Sebab dulu pun Nina bukan siapa-siapa juga, bukan seorang yang terkenal lah kan. Orang kata daripada zero, lepas tu sekarang Alhamdulillah orang dah kenal channel. Jadi satu je, ramai yang tanya Nina, ada yang DM macam mana tips nak naikkan subscriber. Benda tu sebenarnya tak ada tips yang orang kata jalan pintas untuk kita naikkan subscriber. Siapa semua tak ada jalan pintas. Apa yang kita kena buat, kita kena konsisten upload. Sebab YouTube ni ada algoritma dia yang sendiri kan. Jadi bila kita selalu konsisten, diorang akan dapat detect tau kita punya upload selalu. Jadi dia kata okay, orang ni channel ni dia selalu dia serius lah dengan channel dia. Jadi diorang akan mula kalau TikTok FYP lah FYP kan, macam dia akan keluarkan kita punya channel tu ataupun video kita tu dekat homepage diorang. So start dari situlah Nina mula dikenali orang ramai. Macam tu lah. Tapi jangan give up. Jangan give up lah tengok setakat orang tengok 10 views. Itu biasa. Lama-lama macam The Segment jugalah kan. Sekarang dah ada team sendiri. Bukan biasa-biasa tu. Nina sendiri pun masih lagi duduk sorang-sorang terkapai-kapai lagi. Hafiz sebenarnya kalau ada team tu sebenarnya sebabkan orang kata masa, sebab 24 jam tu orang kata tak cukup tau untuk satu hari sebenarnya kan. Jadi dengan Hafiz dengan anak ramai 4 orang, anak berdikit kan. Jadi dengan nak buat editing sampai pukul 3-4 pagi, nak edit letak gambar hantu 3-4 pagi memang tak lah kan. Susah kan. Jadi kita kena bagi editor kita buat, biarlah editor kita kena kacau kan.
Itu betul. Mungkin boleh dipertimbangkan. Mungkin boleh dipertimbangkan. Okey, alright. Okey Nina, itu saja untuk malam ni. Terima kasih sangat-sangat Nina again sebab sudi untuk berkolaborasi dengan The Segment. Afi rasa Afi kontak dengan Nina berapa? Daripada bulan 8 tu lepas, bulan 8, bulan 9 macam tu 8, 9 macam tu lah. Hujung tahun jugalah. Tapi biasalah kan ada halangan, rintangan, cabaran. Okey Nina, selain daripada YouTube, sebab Afi assume yang Nina buat YouTube ni adalah full time, betul? Betul. Selain daripada YouTube, Nina ada apa bisnes yang lain tak selain daripada YouTube sendiri? So far Nina ada buat bisnes yang makanan homemade, makanan homemade macam jajan gitu je lah. So mostly kalau nak dapatkan cari dekat Shopee je, gerobok jajan, itu saja. Gerobok jajan. So itu gerobok jajan side business. Jadi ada popia cheese macam tu. Lepas tu Nina ada juga lepas tu apa tu Crunch, Kokoja tu kan. Lepas tu dan satu lagi makanan Korea sangat, kimchi. Tu pun sebab ada orang request untuk Nina buat. Jadi kimchi maka terjadilah bisnes. Lain macam kimchi. Tapi kimchi tu semua boleh buat untuk postage lah, tak ada masalah. Tak ada masalah. So far okay sebab Nina jenis buat, Nina simpan. Biasanya kalau Nina akan buat tu, Nina akan terus post je ke orang. Jadi bila masa nak sampai ke orang tu, dia dah dia dah dijeruk. So dia orang sampai just tukar dalam bekas lah. Itu je lah. I see. So itu adalah you punya another business lah. Okay guys, jangan lupa aku akan letakkan Shopee link Nina dekat bawah. So kepada siapa yang suka makan jajan ni, ada chocobar, ada popia cheese, ada kimchi, korang klik dekat bawah dan korang pergi show your love and support your local product. Kan? Tapi makanan ni semua Nina buat sendiri kan ni? Sendiri. Air tangan sendiri dengan penuh kasih sayang. Macam makan-makan teringat Nina story kan? Nina story tak apa, jangan ingat Nina sangat. Okay, alright. Okay guys, kepada siapa yang ada kisah seram yang korang nak kongsi, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kami di Instagram, The Segment Official. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.